Pembangunan Luar Bandar. Seterusnya saya ingin persilakan Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tan Sri Yang Dipertua, banyak ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Kementerian Wilayah Persekutuan. Antaranya adalah Yang Berhormat Pontian, Seputih, Labuan, Segambut, Tangga Batu, Tanjung Karang dan beberapa orang lagi. Jawapan terperinci akan saya serahkan pada Yang Dipertua untuk benefit semua ahli-ahli yang berhormat yang bertanya. Saya akan menyampaikan penggulungan secara executive summary bagi tajuk-tajuk yang telah dibangkitkan. Tan Sri Yang Dipertua, Kuala Lumpur khususnya pusat-pusat bandar, termasuk pusat bandar Labuan dan Putrajaya, adalah pusat perniagaan yang menarik dan berdaya maju. Namun tidak mudah untuk bakal usahawan, terutama di kalangan anak muda, untuk mendapatkan peluang perniagaan, terutama dalam mencari tempat yang strategik di tengah-tengah kota. Beberapa ahli yang berhormat telah membangkitkan soal isu peluang kepada penjaja dan peniaga kecil. Kementerian Wilayah Persekutuan berpandangan anak-anak muda adalah kelompok yang berpotensi tinggi untuk mencebur diri dalam bidang keusahawanan. Anak-anak muda di bandar perlu digalakkan dan perlu diberikan peluang yang luas untuk berniaga. Justru Kementerian Wilayah Persekutuan telah melancarkan satu pendekatan proaktif bagi membantu usahawan anak muda kota yang mana telah dilancarkan beberapa bulan yang lalu. Program ini dinamakan Program Pembangunan Usahawan Muda Kota atau UMK. Tujuannya ialah memberikan peluang kepada generasi belia dengan memperbanyakkan kawasan perniagaan di lokasi-lokasi yang strategik dan menjadi tumpuan pelanggan, khususnya di pusat bandar Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Untuk makluman, sehingga kini 1,122 ruang niaga telah dikenal pasti dan di mana 234 telah pun diberikan kepada belia-belia anak-anak muda kota di Kuala Lumpur dan 64 ruang niaga telah ditawarkan kepada anak-anak muda di sekitar Putrajaya. Dalam walkabout saya telah mengenal pasti beberapa tempat lagi yang akan kita bukakan sebagai tempat bagi anak-anak muda Kuala Lumpur berniaga. Antaranya termasuklah di Jalan Melayu, Jalan Haji Taib di sekitar Chowkit, Jalan Alor di Bukit Bintang, di sekitar Little India di Brickfield, di Jalan Raja Bot, Jalan Raja Uda Kampung Baru dan Presin Diplomatik Putrajaya. Kementerian berharap akan dapat menawarkan kira-kira 2,000 tempat baru untuk berniaga yang dikhususkan untuk anak-anak muda di wilayah persekutuan memulakan perniagaan. Tan Sri Yang Dipertua, penularan wabak COVID-19 telah memberikan impak yang amat besar kepada warga kota dan warga wilayah persekutuan pada umumnya. Ramai yang dilanda kesempitan hidup akibat dari hilang pekerjaan atau susutnya pendapatan keluarga. Kementerian Wilayah Persekutuan merasakan usaha di luar kotak perlu dilakukan. Warga wilayah persekutuan perlu dibantu dan diberi ruang untuk menambah pendapatan mereka. Justru untuk membantu warga wilayah persekutuan menambah pendapatan, Kementerian telah melancarkan inisiatif Wilayah Bebas Berniaga atau WBB yang membenarkan warga Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan untuk mengadakan aktiviti perniagaan di mana saja dalam wilayah persekutuan tertakluk kepada peraturan-peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan. Inisiatif ini adalah diharapkan dapat meringankan beban warga kota yang terjejas sumber pendapatannya berikutan penularan virus COVID-19. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Perbadanan Labuan dan juga Perbadanan Putrajaya
telah diarahkan untuk merealisasikan inisiatif ini dengan memudahkan proses permohonan lesen, memendekkan masa kelulusan dan memberi percuma atau mengecualikan fee bagi lesen-lesen yang berkenaan. Misalnya, Tan Sri Yang di-Pertua di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melancarkan lesen sementara KL Prihatin yang membenarkan aktiviti perniagaan penjaja di mana saja di Kuala Lumpur untuk tempoh 6 bulan bermula 15 November sehingga 15 hari bulan April. Lesen ini adalah suatu penambahbaikan kepada lesen permit penjaja waktu terhad yang dikeluarkan sebelum daripada ini. Permohonan boleh dilakukan secara talian dengan mudah dan lesen boleh dicetak sendiri oleh pemohon dan kelulusannya diluluskan dalam tempoh 24 jam. Bagi pemohon yang menggunakan cara manual, lesen hendaklah diluluskan dalam tempoh 3 hari bagi membolehkan mereka memulakan perniagaan. Untuk makluman, sehingga 23 November 2020, hampir 2,000 permohonan lesen telah diterima. Hampir separuh telah pun diluluskan. 1/4 lagi diluluskan bersyarat kerana permohonan berniaga di tempat yang tidak sesuai dan baki yang lain sedang diproses. Program ini diharap memberikan manfaat kepada kira-kira 3,000 keluarga di wilayah persekutuan untuk menambah pendapatan mereka. Untuk makluman yang berhormat Seputih, duduk dulu, saya nampak ada nak bangun, kebetulan memang nak jawab Seputih. Program wilayah bebas berniaga ini tidak bermaksud penjaja boleh berniaga di mana-mana, termasuklah jalan nak datang ke parlimen, kerana itu jalan protokol. Jalan protokol adalah kawasan yang tidak dibenarkan aktiviti penjajaan. Dan jauh sama sekali pendekatan ini tidak menjadikan Kuala Lumpur seperti Ketereh, seperti mana yang didakwa oleh Yang Berhormat Seputih. Dalam hal tertentu, Ketereh sebenarnya lebih baik daripada Seputih. Sebab wakil rakyatnya sentiasa mesra kepada penjaja kecil dan cakna kepada kesusahan rakyat. Dan wakil rakyatnya tak pula meminta orang Ketereh meminum sesudu sawit untuk bertambah sihat. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, PPJ dan Perbadanan Labuan, seterusnya nak bangun? Seputih? Silakan. Ya. Saya takut-takut nak bangun. Tak usah takut, silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Menteri. Sebenarnya sebagai wakil rakyat di Kuala Lumpur, pertama kali saya mesti kata saya faham tujuan DBKL dan juga Yang Berhormat Menteri untuk cuba membantu ramai yang tengah menganggur ni. Tapi kalau kita adakan tim macam wilayah bebas berniaga, ini menghantar satu mesej yang salah. Kerana selama ni saya sebagai wakil rakyat Kuala Lumpur, saya selalu menghadapi masalah di mana Persatuan Penduduk mengadu yang penjajah tanpa lesen buka gerai di sana sini, jadikan wujudkan halangan trafik dan juga kekotoran dan sebagainya. Dan bila mereka sudah buka gerai, susah nak susah nak pindahkan mereka. Sebenarnya saya nak cadangkan kepada Berhormat Menteri, jangan bagi mereka suka-suka pergi satu tempat, lepas tu masuk dalam laman web DBKL, saya mau tapak ini nak buka gerai. Biarlah wujudkan lebih pusat penjajah ataupun DBKL juga boleh mungkin sewa beberapa ruang kedai. Sekarang ada banyak kedai yang mana tak ada orang sewa. Biarlah penjajah yang mereka yang ingin berniaga itu masuk dalam tempat yang sesuai untuk berniaga, dan bukan biar mereka suka-suka di tepi jalan jual durian, suka-suka pergi jual sate di sana sini. Ini adalah pandangan saya. Saya berharap Yang Berhormat Menteri, ini Kuala Lumpur, pusat bandar Kuala Lumpur, ini adalah capital city, taraf antarabangsa. Bukan macam Ketereh dah, kampung dah, suka-suka boleh buka satu meja di tempat, di tepi jalan tak ada orang buat bising. Terima kasih, tapi di Muhammad. Kuala Lumpur bukan macam ini. Terima kasih, Muhammad. Yang Berhormat berapa kali sampai ke Ketereh? Nanti saya bagi tiket kapal terbang percuma ya datang ke Ketereh, sebab Yang Berhormat tak pernah sampai ke Ketereh. Jadi tak usahlah merendah-rendahkan Ketereh. Ketereh itu tempatnya baik. Nanti Yang Berhormat datang cuti di Ketereh. Saya belanja, no problem. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pontian ada mencadangkan agar Kampung Baru dijadikan pusat peniaga kecil yang termoden di negara ini dan dijadikan salah satu tumpuan pelancong antarabangsa.
Sukalah saya memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, perancangan untuk membangunkan kampung baru diteruskan dan kerajaan ingin mengulangi komitmen bahawasanya kampung baru akan dimajukan dengan cara yang tertentu. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan yang semalam telah mengaturkan perbincangan khas dengan Kementerian Wilayah Persekutuan bagi merangka langkah-langkah segera dan proaktif untuk membangunkan kampung baru. Kampung baru bukan hanya akan dibangunkan sebagai pusat peniaga kecil, tetapi kita ingin menjadikan kampung baru setaraf dan setara dengan kemajuan-kemajuan di sekitarnya. Antara lain, kampung baru akan dihubungkan sistem pengangkutannya ataupun jalannya dengan lebuh raya sekitarnya, lebuh raya Duke dan Ackley. Kampung baru juga akan dinaikkan taraf prasarananya dan kita telah merancang satu kaedah, satu perancangan yang komprehensif untuk memajukan kampung baru sebagai kawasan residential dan juga kawasan komersial yang setara dengan kawasan-kawasan lain di sekitar Kuala Lumpur. Namun begitu, saya faham tentang concern untuk memastikan kampung baru dibangunkan bagi menonjolkan identiti Melayu kampung baru dan karakter-karakter sebagai pusat pelancongan dan kebudayaan. Sukalah saya memberi jaminan bahawa Pelan Induk Pembangunan Kampung Baru 2020-2040 merancangkan beberapa pembangunan yang menonjolkan identiti Melayu kampung baru, iaitu Kampung Baru Food Haven, Pusat Pelancongan dan Kebudayaan Melayu, Kampung Baru Shopping Street, Tapak Pelbagai Guna Bazar Ramadan, Grand Bazar Jalan Raja Uda, Jalan Raja Bot dan beberapa lagi perancangan yang seumpama dengannya. Seperti mana yang saya katakan tadi, kerajaan akan tetap memajukan kampung baru, namun identiti kampung baru, pemilikan aset penduduk dan pemilik tanah di kampung baru serta aspek heritage kampung baru insya-Allah tetap akan dipelihara. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Pontian, saya mengucapkan terima kasih kerana Yang Berhormat Pontian telah menyokong cadangan agar Putrajaya dijadikan pusat antarabangsa ilmu Al-Quran dengan terlaksananya cadangan kementerian membangunkan Quran Village di Presin 14 Putrajaya. Untuk makluman Yang Berhormat sekalian, seperti mana yang kita semua maklum, Malaysia telah lama memainkan peranan meninggikan syiar agama di arena antarabangsa. Antaranya sejak tahun 60-an, negara menjadi tuan rumah Majlis Musabakah, Tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan dan di peringkat antarabangsa. Kini, di Putrajaya telah terbina Nasrul Quran, iaitu pusat menyalin dan mencetak Al-Quran yang terbesar di dunia selepas negara Arab Saudi. Pembangunan Quran Village ini merupakan kesinambungan kepada pembangunan Nasrul Quran yang telah terwujud di Putrajaya. Manakala Nasrul Quran dibina dengan tujuan sebagai pusat percetakan Al-Quran yang telah berjaya menjadi pusat percetakan yang terbesar, Quranic Village pula dirancang sebagai pembangunan yang akan mempamerkan konsep penghayatan terhadap isi dan kandungan Al-Quran. Selain daripada pembangunan yang dirancangkan melalui peruntukan Kerajaan Persekutuan, sebenarnya Quranic Village juga akan melibatkan pembangunan yang menggunakan dana wakaf dari dalam negara dan wakaf dari luar negara. Saya suka untuk menerangkan bahawa pembinaan Quranic Village juga turut membina satu lagi masjid untuk Putrajaya yang jumlah penduduknya telah meningkat dengan cukup ramai. Dan masjid ini adalah akan dibina dengan reka bentuk dan fungsi tertentu yang bersesuaian dengan fungsi Quranic Village. Ia tidak akan menjadi Gajah Putih insya-Allah. Malah ia akan menjadi pusat ilmu Al-Quran yang unik dan pertama di dunia. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Labuan telah mengutarakan isu berkaitan dengan rumah kos rendah dan beberapa ahli yang berhormat lain juga telah membangkitkan isu perumahan. Sukalah saya menjelaskan Kementerian Wilayah Persekutuan
mensasarkan untuk membina sebanyak 80,000 unit rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun mulai 2019 sehingga ke 2028. Sehingga November 2020, sebanyak 58,499 unit di 94 projek residensi wilayah sedang dan akan dibina di Kuala Lumpur. Sebanyak 54,479 unit kesemuanya, manakala di Putrajaya sebanyak 2,908 unit sedang dalam pembinaan dan di Labuan sebanyak 1,112 unit. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 16,079 unit rumah iaitu di 27 projek telah pun siap dibina dan yang lain-lainnya masih dalam pembinaan. Apa yang ingin saya tekankan di sini, kita membuat sedikit policy adjustment. Kerana didapati rumah mampu milik yang ditakrifkan rumah yang berharga 300,000 didapati belum dimampui oleh sebahagian besar penduduk di Kuala Lumpur. Oleh yang demikian, dasar baru ialah untuk membina atau melaksanakan program residensi prihatin, iaitu unit-unit rumah yang mesti berharga 200,000 ke bawah bagi membolehkan golongan berpendapatan rendah, terutamanya kelompok B40, dapat membeli rumah-rumah berkenaan. 10,000 unit residensi prihatin disasarkan untuk disiapkan dalam tempoh 3 tahun. Program perumahan mampu milik turut dilaksanakan sememangnya di wilayah Persekutuan Labuan. Sehingga tahun ini sebanyak 1,112 unit, iaitu 3 projek residensi wilayah, telah pun siap di Labuan, manakala Perbadanan Labuan juga telah menyediakan unit-unit rumah yang disewakan di Taman Perumahan LDA dan Taman Mutiara pada kadar yang berpatutan. Kementerian sedang mengkaji kemungkinan melaksanakan program residensi prihatin di Labuan tertakluk kepada ketersediaan tapak dan ada pemaju yang sesuai. Presiden Dipertua Yang Berhormat Labuan membangkitkan isu mengenai jambatan Labuan Menumbuk Sabah. Izinkan saya menzahirkan rasa terima kasih dan perhargaan kepada rakyat Sabah terutamanya yang telah memberikan kepercayaan kepada perubahan pentadbiran negeri pada pilihan raya negeri Sabah yang lepas dengan memungkinkan gabungan rakyat Sabah GRS membentuk kerajaan. Sejajar dengan semangat Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963, Kerajaan Perikatan Nasional komited untuk membangunkan Sabah dan Sarawak sesuai dengan potensi dan kedudukan yang strategik dalam pembangunan serantau dan juga global. Di dalam hubungan ini, Labuan sebagai suatu entiti wilayah persekutuan yang amat berpotensi untuk dimajukan. Bukan sekadar sebagai pusat keuangan luar pesisir, Labuan berkemampuan meluaskan rangka kemajuan secara bersepadu, khususnya sebagai hub logistik, hub pengangkutan udara, oil and gas dan juga pelancongan. Oleh itu, pembinaan jambatan dijangka menjadi game changer yang penting di dalam rangka membuka peluang yang lebih besar untuk menjadikannya pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi Labuan, Sabah dan Sarawak. Selain daripada itu, jambatan ini boleh meningkatkan jaringan kesaling hubungan yang terhasil apabila ianya disambungkan dengan pembinaan Pen Borneo Highway. Oleh yang demikian, Jemaah Menteri pada 9 hari bulan September 2020 telah bersetuju dengan kertas memorandum Jemaah Menteri, memorandum bersama Jemaah Menteri oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerja Raya mengenai cadangan pembinaan jambatan Labuan Sabah dilaksanakan secara kerjasama awam swasta atau public-private partnership. Beberapa syarikat swasta telah menunjukkan minat dan hasrat untuk terlibat di dalam pembinaan jambatan ini. Kedua-dua kementerian kini dalam usaha melaksanakan proses request for proposal sebelum akhir tahun ini. Akhir sekali, Tuan Yang Dipertua, Ahli Yang Berhormat Labuan telah membangkitkan tentang susutnya peruntukan atau geran belanja mengurus yang diperuntukkan kepada
Perbadanan Labuan. Kita ingin memberi jaminan kekurangan ini akan dapat kita tampung ataupun kita atasi dengan beberapa langkah untuk kita memperkemaskan susunan dan pentadbiran Perbadanan Labuan. Di samping itu, Labuan kita akan menggalakkan penyertaan sektor swasta secara lebih meluas lagi. Yang pastinya pengurangan ini sama sekali tidak akan menjejaskan perkara-perkara strategik dan juga kebajikan para kaki tangan. Akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Segambut telah membangkitkan tentang perkara-perkara berkaitan dengan banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur, khususnya di sepanjang lembangan Sungai Toba dan Sungai Kroh dalam Parlimen Segambut. Sukalah saya memberikan jaminan bahawa Dewan Bandaraya telah pun diarahkan supaya mengambil langkah secara berterusan untuk mengatasi masalah ini. Kita juga telah mengarahkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melaksanakan suatu bentuk early warning system agar banjir kilat yang menjejaskan warga kota dapat dilaksanakan. Secara spesifik, untuk makluman Yang Berhormat Segambut, Sungai Toba dan Sungai Kroh, Sungai Toba adalah di bawah silaan DBKL, manakala Sungai Kroh adalah di bawah silaan JPS. Dalam hal ini, DBKL dan JPS sentiasa mengadakan perbincangan dan rangka perancangan mitigasi banjir kilat. Bagi mengatasi banjir kawasan tadahan Sungai Toba, DBKL telah melaksanakan banyak tindakan, antara lain menaikkan taraf sistem perpalitan kawasan Parlimen Segambut dengan peruntukan 1.6 juta, membina kolam takungan tadahan banjir ataupun on-site detention di Taman SPPK Segambut dengan peruntukan 4.8 juta dan di Segambut Bahagia dengan peruntukan 9 juta serta pengorekan pasir secara berkala dan berterusan. Akhir sekali, kita ingin memberi jaminan langkah-langkah untuk memastikan Kuala Lumpur tidak berterusan menerima kesan buruk daripada banjir kilat akan diteruskan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Semua persoalan sudah dijawab. Bajet disokong sebulat suara agar terbela rakyat yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. Seterusnya